naba'na Adam bil haqq id qarraba qurbanan fatuqabbala min ahadihima wa lam yutaqabbal min al-akhar qala innama yataqabbalu Allahu minal muttaqin. Yang bermaksud baca olehmu hai Adam, baca olehmu hai Muhammad akan dua kisah anak Nabi Adam yang isi Qabil dan Habil. Tapi kita jangan tersasul. Qabil, Habil, Nabil, jangan ada Nabil. Nabil pelakon, pelawak, orang nombor 9. Nanti tersilap dia Qabil, Habil, Nabil. Nabil tak masuk tu. Baca oleh Muhammad kata Allah akan kisah dua anak Nabi Adam yang namanya si Qabil dan juga si Habil. Istaraba qurbanan, ketika mana keduanya telah melakukan ibadah korban. Fatuqabbala min ahadihima, salah satu di antara yang dua itu ada yang diterima korbannya, wala yutaqabbal min al-akhar, satu lagi Tuhan tak terima. Bermaksud kedua Adam berkorban, tapi satu je yang Allah terima. Nah, bila kita lihat tafsir para ulama muktabar, kisahnya lebih kurang begini. Diriwayatkan dalam kitab, ayo kita boleh rujuk dalam tafsir Al-Azhar karangan Allahyarham Profesor Dr. Hamka. Setiap kali Hawa bersalin melahirkan anak, kembar siam sepasang. Anak yang sulung Qabil, maka pasang kembar siamnya itu bernama Iklimah. Kemudian 2 tahun berikutnya lahir pula si Habil. Pasang kembar siamnya, adik kembar siamnya bernama Lahudha. Ringkasnya, Hawa setiap kali melahirkan anak sepasang laki perempuan berjumlah 39, kerana yang terakhir hanya satu, yang lahir hanya lelaki. Artinya sebanyak 20 kali melahirkan anak si Hawa tadi, isteri kepada Nabi Adam, maka jumlah anaknya 39. Boleh faham ya? Pasal yang terakhir itu satu. Kalau yang terakhir itu sepasang, sudah tentu jumlahnya 40. Bila anak-anak Nabi Adam ni, Qabil dan si Habil, Iklimah dan Lahudha tadi dah dewasa, yang lelaki dah jadi bujak, dah jadi anak teruna, yang perempuan dah jadi anak dara. Maka akhirnya Allah perintah kepada Nabi Adam, perintahkan kepada anak-anakmu agar berkahwin, memperkembangbiakkan manusia di permukaan bumi Allah. Memang matlamat orang yang berkahwin ni mesti dia nak anak, mesti dia nak zuriat. Tak ada orang kahwin ni mau Ustaz saya kahwin saja nak romen-romen Ustaz. Tak mengapalah kalau dia berkahwin umur dia muda 20-an, tapi kalau umur dia dah 50-an, takkan dia nak jawab, sorry lah Ustaz saya pun kahwin nak romen-romen. Wah, teruknya kamu, dahsyatnya. Sorry lah Ustaz saya walaupun rambut dah beruban, janggut beruat, tapi saya pun nak romen-romen. Astagfirullah. Maka akhirnya kita ringkas cerita, tapi si Qabil tadi dia tak boleh mengkahwini adik kembarnya. Kebetulan adik kembarnya si Iklimah cantik, lawa, rupawan, menawan. Agaknya orang melihat nak tengok lagi. Begitulah fitrah manusia, kan bila cantik, bila menawan, nak tengok lagi. Sukar kan kita nak mujahadatun nafs. Sebab itu Sayyidina Ali dia pernah kata begini, an-nazratu ula wa thaniyatu laka. Penglihatan yang pertama itu bahagian bagimu, tapi penglihatan yang kedua itu kecelakaan bagimu. Simbolik kata di Sayyidina Ali. Maksudnya penglihatan yang pertama itu tak berdosa, tapi perhati tengok boleh mengakibatkan kepada dosa. Bukan melihat tu dah berdosa, tidak, tapi kan kita boleh jadi berkhayal, berangan. Pasal kecantikan seseorang itu Allah yang menganugerahi. Kan kita tengok cantik, subhanallah, bertasbih kita. Kan Allah mentakdirkan, Allah memerintahkan kepada Adam
perintahkan kepada anakmu si Qabil tak boleh mengkahwini adik kembarnya. Dia kena kahwin dengan adik si Habil yang bernama Lahuzah. Kebetulan Lahuzah ni adik si Habil tak lawa, tak menarik. Manakala si Habil, adik si Qabil tadi, berkahwin dengan adik kembar si Qabil. Kan bila saya baca dalam kitab, dialog tu cantik, dialog di antara si Qabil dan si Habil. Qabil dia protes, dia tak setuju. Lalu dijumpa si Habil, apa dia kata kat si Habil? Kalau kita terjemah dalam bahasa Melayu begini lebih kurang, kamu wahai si Habil akan mengkahwini adik kembarku. Adik kembarku cantik. Bila kamu berkahwin dengan adik kembarku yang cantik, orang akan memuji kamu, orang akan terpegun dengan kamu. Wah, cantiknya isteri si Habil. Bahkan besok kalau kamu dapat zuriat, anak-anak kamu juga cantik, orang akan menyanjung, memuji. Wah, cantiknya anak si Habil. Sedangkan aku berkahwin dengan adikmu wahai si Habil, Lahuzah, tak cantik, orang akan menghina-hina aku. Apa pasal si Qabil, adik kembar dia cantik, mengapa dia mengkahwini adik si Habil, Lahuzah, yang tak cantik? Orang akan hina aku. Bahkan kalau aku berkahwin, aku dapat zuriat anak, nanti anak-anakku pun tak cantik. Kan dia begitu kan, genetik dia kan begitu. Macam kita, macam orang buta kahwin dengan orang buta, pasti anaknya ada yang celik, tapi pasti salah satu di antara yang ramai anak si buta dengan si buta, ada yang buta, pasal dia ada genetik. Tapi ada juga, maaf, saya teringat satu kisah masa saya jadi naib qadi. Orang buta dijumpa Ustaz, dia kata, si perempuan, Ustaz naib qadi di kawasan sini ke Ustaz? Saya kata, mana tahu, walaupun saya tak nampak tapi saya tahu. Mungkin orang lah tu bagi tahu, tak apalah tu. Apa hal kak? Begini Ustaz, dia kata, suami saya, dia kata, ada hati nak berkahwin lain. Jadi apa masalahnya? Saya tak tahulah Ustaz, apalah yang ditengok, kerana suami saya buta, apalah yang ditengok dia nak kahwin lagi. Saya pun menung. Walhal suaminya buta, dia bagi tahu kat saya statement je, apalah yang ditengok yang dia nak kahwin lain, apalah yang ditengok. Agaknya ditengok dengan mata hati kot. Pada zahirnya buta, saya pun tak tahulah suami saya nak kahwin lagi satu. Wallahu a'lam. Walaupun buta, walaupun peka, walaupun bisu, pasti ada perasaan. Manusia ada nafsu tu. Ya. Okey, kita tinggal bang. Bila begitu kata dia si Qabil kepada si Habil, apa jawab si Habil? Itu bukan kehendakku, itu kehendak Allah melalui lidah bapa kita Adam alaihissalam. Bukan kehendakku, bukan salahku. Jangan dipersalahkan aku. Yang last sekali, apa kata si Qabil kepada Habil? La aqtulannak, aku akan bunuh kamu. Lihat dalam Quran. Apa jawab si Habil? Dia belum lagi bunuh tu, belum. Penghabisnya kan, Qabil dia protes dekat ayahnya Adam. Wahai bapaku Adam, aku tak setuju berkahwin dengan adik si Habil pasal tak lawa. Allah kata, taatlah kamu kepada perintah Allah, jangan ikut hawa nafsu. Pasti bila kita mentaati perintah Allah, akhirnya pasti ada kebaikan. Sebagai contoh, Nabi Ibrahim alaihissalam, Allah perintahkan menyembelih anaknya Ismail, yang akhirnya bila Nabi Ibrahim akan melaksanakan, Allah tukar. Artinya perintah Allah ni kita buat, pasti ada kebaikan. Perhatikan pada ayat yang ke-105 surah As-Saffat, kan Allah sebut, inna kadzalika nazzil muhsinin, sesungguhnya kami, yakni Allah, beri pembalasan yang baik kepada orang yang taat, patuh, akur, tunduk kepada perintah kami. Penghabisnya Qabil tetap memprotes, tak setuju. Nabi Adam bermunajat kepada Allah, maka kata dia Allah beginilah, melalui wahyu kepada Nabi Adam,
perintahkan kepada anakmu agar masing-masing berkorban. Mana-mana korban yang diterima oleh Allah, tandanya, lihat dalam tafsir Ibnu Katsir, tandanya api putih daripada langit akan menyambar. Mana-mana korban yang tak diterima oleh Allah dimakan oleh bangkai. Letakkan korban tersebut di atas bukit. Maka Nabi Adam pun bagi tahu dekat anaknya. Adapun si Habil itu dalam tafsir menjelaskan dia penternak. Nabi Adam bagi tahu, kamu kena berkorban, perintah daripada Allah. Adapun si Habil, adapun si Qabil, dia dalam bahasa Arab sebut sahibuz zara', petani bercucuk tanam. Maka si Habil tadi yang menternak, dia cari kibas. Tahu kibas? Kibas ni kambing biri-biri jantan yang paling cantik, gemuk, besar, yang bertanduk besar. Dia dalam bahasa Arab kambing ni ada 3 tuan. Kibas, syatun, kemudian ghanam. Pasal ini perintah Allah, walaupun Allah bukan menghendaki binatang, bukan, cuma Allah nak tes manusia ni. Bila sesuatu yang nak dipersembahkan kepada Allah, zahir dan batin, roh dan jasad, mesti sesuatu yang baik, baru Allah terima. Bukan Allah nak binatang, bukan, tapi Allah nak tengok. Sebab itu kita berkorban binatang, unta, lembu dan kambing, tak boleh yang kurus, tak boleh yang buta mata sebelah. Binatang tersebut tak boleh yang capek, tak boleh yang ekornya terpotong. Pasal seolah-olah binatang tersebut reject. Sudah tentu kalau boleh kita ambil binatang jenis macam ni, harganya murah. Kan begitu kan? Tapi dari segi hukum tak dibenarkan. Manakala si Qabil tadi, dia seorang petani tadi, dia cari sumbulah. Apa maksud sumbulah? Sumbulah itu gandum yang dah hapak, yang dah tak berkualiti, yang dah berbau, diletak di atas bukit seperti mana yang diperintah oleh Nabi Adam. Dalam hati kecil si Qabil tadi dah terkata, aku Tuhan terima ke tak terima ke, aku tetap tidak akan membenarkan adikku si Iklimah berkahwin dengan si Habil. Artinya niatnya, nawaitunya Allah dah tahu. Sebab itu ringkas ceritanya, bila diterima korban si Habil tadi, Qabil bergegas jumpa si Habil. La'aqtulannak, aku akan bunuh kamu. Pasal korban aku tak diterima, korban kamu yang diterima. Artinya kamu berhak berkahwin dengan Iklimah, adikku. Apa jawab si Habil? Qala innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Hanya saja Allah menerima korban daripada orang-orang yang bertakwa. Yang dikatakan orang yang bertakwa ni zahir dan batin, roh dan jasad. Batinnya ikhlas, zahirnya perbuatannya menepati seperti mana perbuatan Nabi. Dalam akidah, ibadah dan akhlak, kita tak boleh lari daripada perbuatan mencontohi Nabi. Akidah dan ibadah, akidah, kita jangan menokok tambah. Sebab itu ada istilah bid'ah dalam agama. Sebagai contoh, pagi tadi ada seorang sahabat saya telefon, Ustaz, dengan boleh dah Ustaz bila kita katalah imam dia baca Fatihah, ghairil maghdubi alaihim waladdallin, boleh tak kita baca doa dalam hati? Kita dengar ni imam baca Fatihah ghairil maghdubi alaihim, kita baca Rabbi firli wali walidayah, boleh dah Ustaz? Saya kata, mana pula kamu dapat? Apa dia jawab? Ada Ustaz yang bagi tahu boleh. Pasal itu satu doa. Subhanallah. Lalu saya tanya dia, maaf, saya kata, ini sebagai contoh, saya kata, sebelum saya jawab boleh atau tidak, kamu baca tak? Ini yang nak tanya Ustaz. Dia tak jawab dia baca ke tidak. Saya kata nanti dulu. Dia kata ada Ustaz yang mengajar, boleh dibaca.
Saya katalah kalau Nabi tak baca, sahabat tak baca, termasuk imam yang 4, Abu Hanifah, Malik, Syafi'i dan Hambali pun tak pernah membaca. Agak-agak kamu baca dah. Sudah tentu saya tak baca, Ustaz. Nah, itu jawapannya. Orang yang membaca itu hukumnya haram dan berdosa, termasuk dalam kategori bid'atun dhalalah, sebab Nabi tak pernah baca, sahabat pun tak pernah baca, termasuk imam ikutan kita, Imam Asy-Syafi'i rahimallahu ta'ala. Maka sebab itu diam sahaja. Imam baca Fatihah, diam. Ya, selesai dia baca Fatihah, ketika imam membaca surah, kita boleh diam juga atau boleh membaca hanya surah Al-Fatihah. Cukup sekadar itu. Nak berdoa boleh. Masa bila nak berdoa dalam salat hanya 2 tempat. Ketika kamu sujud, seperti mana yang disabdakan oleh Nabi, aqrabu ma yakunul abdu min rabbih wa huwa sajidun fa'akthiru du'a. Hadis riwayat Imam Muslim, bersumberkan daripada Aisyah radhiyallahu anha. Di antara tempat yang paling hampir kamu dengan Tuhanmu ketika salat, masa kamu sujud, kata Nabi. Maka oleh sebab itu perbanyakkan doa. Ulama membahas, kamu boleh berdoa dalam sujud, tetapi tidak boleh disahirkan dengan lisan, cukup di hati. Allah tahu tak? Tahu. Boleh tak bahasa kita, contoh di orang Jawa, bahasa Jawa, boleh tak? Silakan. Allah bahasa apa pun Allah tahu, kan? Tak boleh dizahirkan, cukup di hati kalau dalam salat. Yang kedua, ketika bertasyahud akhir sebelum mengakhiri salat, sebab Nabi sebut dalam hadis, berdoalah kamu apa-apa saja yang kamu kehendaki, falyasha, kata Nabi. Artinya selesai membaca tasyahud akhir, fil alamina innaka hamidum majid, Nabi memerintahkan kita berdoa. Baca doa, kata Nabi, sesuai dengan keperluan yang ada pada diri kamu. Boleh cuma di hati, ya Allah, anakku PMR, ya Allah berilah kejayaan yang cemerlang, ibu ayahku menunaikan ibadah, terimalah ibadah, berilah kesehatan. Boleh berdoa, tetapi cukup di hati. Selesai berdoa baru kita salam, assalamualaikum warahmatullah. Selain daripada 2 tempat tersebut tak boleh baca doa. Ini kena faham tuan. Walaupun pada zahirnya nampak macam baik, apa salahnya Ustaz? Tak ada apa-apa salahnya, tak ada tuan. Tak ada istilah itu. Sama juga saya pernah mendengar satu ustaz mengajar, kita kalau beruduk, tahu beruduk, basuh muka, ada doa yang perlu kita baca, Allahumma bayyid wajhi. Terjemah dalam bahasa kita, bahasa Melayu, ya Allah jadikan muka kuning putih ketika mana berdepan denganmu di hari akhirat kelak. Basuh tangan kanan, dia ada doa dia. Basuh tangan kiri, ada doa dia. Basuh kepala, ada doanya. Boleh tak? Nabi tidak pernah membaca doa-doa ketika membasuh uduk. Ketika membasuh anggota uduk, muka, tangan, kepala dan kaki, Nabi tak pernah baca doa. Demikian juga tidak ada perbuatan di kalangan para sahabat, termasuk imam yang 4. Sebab itu Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Azkar menyebut perbuatan itu adalah bid'ah. Kan pada zahirnya, apa salahnya masa basuh muka kita baca doa, basuh tangan kanan, tangan kiri ada doa, apa salahnya? Kamu jangan gunakan hujah akal. Ya, kalau imam kita, Imam Asy-Syafi'i, termasuk yang mengikut Imam Syafi'i, Imam An-Nawawi, wafat tahun 676 Hijrah ketika berusia 45 tahun. Imam Nawawi juga berpendapat orang yang membaca doa-doa tersebut perbuatannya adalah bid'ah dhalalah, bid'ah yang sesat. Subhanallah. Kan? Boleh nak baca doa tapi dah selesai uduk, dah basuh kaki, berdoa, dah selesai, baru boleh baca doa. Kan? Dalam ibadah kita jangan, dalam ibadah tersebut yang Nabi contohkan, kalau Nabi tak membaca doa, kita jangan memandai-mandai, kerana ajaran Nabi itu sudah komplit, sudah sempurna. Pasal apa kita menambah? Seolah-olah ada benda yang kurang yang Nabi tak jelaskan, alih-alih kita pula pandai-pandai menambah. Ini kita perlu faham. Baik, kita tinggal bab ni, nanti kita tak sempat cerita bab korban, walaupun dalam kuliah kita terdahulu kita dah cerita bab korban. Ini sebagai penambahan. Yang akhirnya cerita bab Qabil dan si Habil tadi
Macam mana si Qabil membunuh adiknya si Habil? Mengangkat batu besar dibunuh. Ketika mana si Habil sedang rehat, menjaga kambing, sedang rehat, kaifiat tata cara si Qabil nak membunuh, dia fikir macam mana ya cara aku nak bunuh. Sebahagian riwayat menjelaskan Allah datangkan 2 ekor burung. 2 ekor burung, seekor burung ni still dalam keadaan diam. Maka seekor burung ni ambil batu dengan kakinya, angkat, kemudian menghempap dekat teman dia, maka akhirnya mati seekor burung yang diam tadi. Maka disinilah timbul ilham. Oh, begini caranya aku nak membunuh adikku si Habil. Diangkat batu dan nak bunuh. Masa diangkat nak bunuh tu terjaga si Habil. Ini yang Allah sebut dalam Quran, La'im Basata, ayat yang ke-28 surah Al-Ma'idah. Kata dek si Habil, La'in Basata yadaka ilayya litaktulani. Kalau sekiranya engkau si, pasal dah nampak diangkat batu, kalau sekiranya engkau menghamparkan tanganmu litaktulani, untuk membunuh aku, ma ana bi basitin ilaika liaktulak, aku tidak akan membalas dengan tanganku. Inni akhafullah rabbal alamin, sesungguhnya aku takut kepada Allah, Tuhan semesta alam. Artinya si Habil dia tak balas. Ayat yang selanjutnya Allah cerita, fatakuna min ashabin nar. Kata dia si Habil memberi nasihat kepada abangnya, kamu akan menjadi penghuni ahli neraka besok di hari akhirat. Tapi pasal nafsu kan, ketika itu kan, kalau aku tak bunuh, setan membisikkan, kalau kamu tak bunuh adikmu Habilah, melepaslah kamu kan, kamu kena bunuh juga kalau kamu nak berkahwin dengan adikmu Iklimah, kalau tidak Habilah kamu. Memang tipu daya syaitan. Akhirnya bab dihentam dengan batu besar, mati. Bila dah mati, masa tu puas hati. Tetapi kepuasan hati itu hanya berlaku sebentar. Allahu Akbar. Bila dah mati itu puas hati 2-3 minit, rasa kesal yang amat bersangatan. Ya Allah, memang orang yang telah melakukan perbuatan jahat, contohnya membunuh, pasti selepas dia membunuh pasti ada timbul perasaan keinsapan dan kekesalan, pasti itu. Saya ada sahabat Chief Inspector di bahagian SB, Special Branch, bahagian jenayah berat. Dia cerita, kalau Ustaz tahu dah Ustaz, pembunuh ni Ustaz tahu tak pembunuh? Tak ada satu kes yang kita siasat selepas dia melakukan jenayah bunuh dia merasa seronok gembira. Pasti dia kesal. Lepas bunuh tu mungkinlah dia puas hati, tapi tak lama mana lepas tu, ya Allah, pasal apa aku bunuh ya? Yang bunuh isteri kan, yang bunuh ayah, yang bunuh anak. Lepas bunuh, kalau dia normal, dia tak crazy, dia tak gila, pasti dia menyesal. Ya Allah, aku dah bunuh, ya Allah. Tak ada lepas bunuh tu, bila polis tanya, kamu dah bunuh si Fulan bin si Fulan, apa yang kamu dapat? Seronok, gembira, puas hati? Tidak Tuan, saya menyesal Tuan, saya menyesal. Apa boleh buat? Sebab itu pepatah Malaysia sering menyebut, kesal dahulu pendapatan, kesal kemudian tak berguna. Allahu Akbar. Begitulah yang berlaku kepada si Qabil. Menyesal dia, tapi apa boleh buat, benda dah berlaku. Dia pun dah tak tahu nak buat bagaimana dengan mayat jenazah adik dia. Pengabennya Allah datangkan burung gagak. Lihat dalam Quran, kita tak cerita sebarangan tuan-tuan. Saya tak cerita sebarangan, pasti saya merujuk kepada Al-Quran, kepada hadis, tafsir ulama mu'tabar. Allah cerita dalam Quran, ba'athallahu ghurab, Allah mengutus. Ghurab itu burung gagak atau burung gagak, berkelahi. Dua orang burung gagak. Si Qabil ni perhati tengok, kemudian kalah satu di antara yang dua tadi. Bila mati seekor burung gagak dah berkelahi, maka digali, yabhathu fil ard, digali dengan paruh, dikebumikan kawan dia.
Maka kata dek si Qabil dalam Quran Allah cerita, ya wailata a'jastu, alangkah bodohnya aku manusia, aku ada akal tapi aku tak boleh fikir. Macam burung binatang tak ada akal tapi dia boleh fikir macam mana nak mengkebumikan lawan dia. Aku ada akal tapi aku tak boleh fikir. Nak menunjukkan manusia bijak macam mana sekalipun sebenarnya ada bodohnya. Sebab itu manusia walau apapun title kedudukannya, dia tak boleh berbangga, dia tak boleh sombong, dia tak boleh angkuh, dia tak boleh ego, dia tidak boleh meremeh-temehkan orang lain, tak boleh. Kalau dia tak setuju pun kena berakhlak, kena beradab. Dia tak boleh pandangan kamu, hujah kamu itu hujah budak-budak. Kita tak boleh memperlekehkan. Apa salahnya kita dengan cara beradab? Rasanya barangkali you punya pendapat tak begitu tepat, gunakan bahasa yang baik. Begitu diajar dalam Islam. Allahu Akbar. Bukan bermaksud yang salah tak boleh ditegur, tapi cara kaifiat. Sampai nak menegur orang yang buat jahat pun ada kaifiatnya. Tak boleh langsung kita menengking, menghardik, menjatuhkan maruah. Sampai begitu kita lihat Nabi ketika berdakwah. Subhanallah. Barangkali dulu saya dah cerita, kita tak perlu ulang. Kita tinggal kisah tadi. Kembali kepada Qabil dan si Habil tadi. Akhirnya si Qabil buat seperti mana yang ia lihat, burung gagak tadi mengkebumikan lawannya. Dia pun kebumikan. Bila dah dikebumikan, setan iblis bisik, walaupun kamu dah kebumikan adikmu, kamu tahu dah ayah kamu seorang nabi dan rasul, dia tetap mengetahui kejahatan kamu. Maka takut, perasaan bimbang ada pada diri si Qabil. Dia melarikan diri bersama dengan Iklimah. Dia paksa adik dia. Maka dia dalam keadaan resah, gelisah, tak karuan, ketakutan. Sekali lagi setan iblis membisikkan, kamu tahu tak, kamu resah, gelisah, tak tenang, tak tenteram, macam mana nak menenangkan jiwa hati kamu? Mudah sahaja, kata dia setan. Kamu ingat tak korban yang diterima, api putih daripada langit menyambar? Kamu hendaklah menyembah api untuk menenangkan, mententeramkan jiwa kamu, kerana itu adalah unsur ketuhanan. Oh ya, tak iya juga, kata dia si Qabil. Langsung si Qabil pun menyembah api untuk menenangkan, mententeramkan jiwanya. Begitulah lebih kurang cerita. Ala kulli hal, kembali kepada bab korban. Bagi mereka yang berkemampuan, ayo berkorban. Sebab itu dalam kuliah yang terdahulu kita dah bahas, ulama berbeza pendapat tentang hukum korban bagi orang yang berkemampuan. Kalau tak berkemampuan, tak mengapa dia tak berkorban. Pendapat yang pertama menyebut hukum korban itu adalah wajib. Siapa ulama yang memfatwakan demikian? Abu Hanifah, Al-Laith, Al-Auza'i, An-Nakhai. Manakala pendapat yang kedua menghukumkan korban itu sunat muakkad. Sunat sangat dituntut. Siapa ulama yang menghukumkan sunat muakkad? Imam Malik, Asy-Syafi'i, Ahmad, Ishaq, Al-Munzir dan beberapa ulama yang lain. Tapi katalah sebagai contoh, saya nak berkorban Ustaz, tapi saya terpaksa ikat perut, saya terpaksa makan lauk garam, kuahnya kena air mineral water. Siapa suruh macam tu? Kalau begitu you termasuk kategori yang tak mampu berkorban. Tak perlu. Ya, kerana Islam itu bukan menyusahkan, Islam bukan menyukarkan. Inna dina yusrun, agama itu mudah. Mampu silakan berkorban, tak mampu berazam, berniat, bercita-cita di masa akan datang akan berkorban sekiranya Allah beri rezeki. Kan macam orang kampung menoreh getah, kait kelapa, tapi jangan orang felda. Orang felda ada durian runtuh, tapi bukan tiap-tiap bulan, betul kan? Adalah sekali, dua kali kok dalam setahun. Dan kita tinggal bang, kerana kelebihan munafaat orang yang berkorban itu terlalu besar. Ya Allah, kita lihatkan dalam hadis, saya dah baca dalam kuliah ini sebagai ulang kaji. Mungkin ada yang tak hadir, dia boleh dengar malam.
sahabat Nabi namanya Zaid Al-Arqam. Dia tanya kat Nabi, apakah yang dikatakan korban itu? Nabi jawab, memperingati peristiwa Nabi Ibrahim, yakni bapa kamu dulu yang diperintahkan oleh Allah berkorban. Kemudian sahabat tu tanya, malana minha, apa kelebihan, apa fadilat, what is the benefit, what is the advantage, apa faedah korban yang kita lakukan tu, apa manfaat yang kita perolehi. Tuan-tuan ibu-ibu yang dirahmati Allah, kena faham begini, apa saja yang Allah perintah, sama ada yang wajib maupun yang sunat, pasti ada faedah, ada manfaat dunia dan akhirat kelak. Itu sahaja. Sebab itulah hak hamba buat sahaja, sami'na wa ata'na. Hak hamba dia tak boleh protes, dia tak boleh bertanya mengapa dan kenapa, tetapi dia boleh mengkaji apa hikmah, apa rahsia. Dia tak boleh tanya pasal apa ya sehari semalam solat yang difardukan 5 waktu, tak boleh ke 1 waktu? Tak boleh tanya. Pasal apa ya bulan Ramadan 30 hari kena puasa? Allahu Akbar. Tak boleh ke sehari ke 3 kali? Dah Ramadan 30 hari, suruh lagi puasa 6 hari bulan Syawal. Ya Allah, walaupun betul lah hukumnya adalah sunat, tapi disuruh puasa. Tak boleh ke sehari je? 1 Ramadan yang wajib pun sehari, yang sunat pun sehari, cukuplah. Kita tak boleh tanya begitu, tapi boleh mengkaji apa rahsia. Nah, kembali kepada fadilat, kelebihan orang yang berkorban, apa Nabi jawab? Bikulli sya'ratin hasanah, setiap sehelai bulu itu satu kebaikan. Bayangkan kalau kita berkorban seekor kambing, siapa boleh hitung bulu kambing? Sehingga hari ini kan tak ada orang yang menyanggupi saya saat boleh menghitung bulu kambing. Tahu bulu kambing? Setiap sehelai bulu kambing itu satu kebaikan, sehingga hari ini tak ada masuk the book of record orang yang boleh menghitung bulu kambing, tak ada. Kalau memanjat gunung Everest tu ramai yang menyanggupi, walaupun tak sampai ke kemuncak, tapi bab menghitung ni awal-awal lagi dah selenda, betul kan? Apatah lagi kalau dia berkorban seekor kambing biri-biri. Tahu biri-biri? Bulunya berputar-putar macam kapas. Kalau ada orang mengangkat tangan, Ustaz saya boleh hitung bulu kambing, you jangan temberang. You boleh hitung ke bulu kambing biri-biri itu berpuntal-puntal tu macam kapas, atau sanak kelentong kan? Sampai ke peringkat itu nak cerita kelebihan orang berkorban, satu bulu satu kebaikan. Allahu Akbar. Oleh sebab itulah, mau tak mau yang berkemampuan ayo berkorban. Kalau tak berkemampuan tak mengapa. Kemudian pada hari raya, insyaAllah kita akan menyambut hari raya Aidul Adha, hari Jumaat. Penyimpan Mohon Raja Raja Melayu belum istihar, saya istihar dulu. Tahu penyimpan Mohon Raja Melayu marah dia, ni apa hal ni istihar dulu? Ada, kita tengok dalam kalendar, dalam takwim, betul kan? Ya, ya, kemungkinan bila hari raya jatuh pada hari Jumaat, bagi makmum yang bermukim, yang bermustautin, dia ada kelonggaran, ada rukhsah untuk tidak mengerjakan solat Jumaat. Tapi kalau dia tak solat Jumaat, dia perlu menggantikan dengan solat zuhur. Sebab itu hukum solat hari raya ada 3 pendapat di kalangan para ulama. Pendapat yang pertama, Imam Abu Hanifah berpendapat hukumnya adalah wajib. Kerana kata di Imam Abu Hanifah, pasal apa hari raya Aidul Fitri, solat hari raya Aidul Adha wajib? Kerana Nabi tak pernah meninggalkannya. Nabi tidak pernah meninggalkannya ketika mana disyariatkan solat hari raya pada tahun yang kedua Hijrah sampai akhir hayat Nabi tahun yang ke-11, setiap tahun Nabi solat. Yang kedua, dalam kitab Fiqh As-Sunnah menyebut, hadis riwayat Imam Abu Daud, Nabi membenarkan orang yang telah solat hari raya Aidul Fitri atau hari raya Aidul Adha kebetulan jatuh pada hari Jumaat, bila dia solat pada waktu pagi, tak mengapa dia tak solat pada waktu Jumaat. Nak menunjukkan hukumnya pasti wajib. Kalau hukumnya sunat muakkad, dia tak boleh menggugurkan yang wajib. Kerana solat fardu Jumaat, kesepakatan para ulama menyebut hukumnya adalah fardu, betul kan? Tetapi tidak bagi imam dan Bilal. Imam walaupun dia dah mengimami solat hari raya Aidul Fitri, Aidul Adha pada hari Jumaat, dia dah mengimami solat pada waktu pagi, tengah hari dia kena turun lagi. Pasal
Hari Jumaat adalah syiar agama Allah, tapi bagi makmum ada keringanan. Tapi saya dah sebut tadi, kalau kita tak solat, kita perlu menggantikan dengan solat zuhur. Maka alang-kepalang kita solat kan. Pendapat yang kedua menyebut tentang solat hari raya Aidul Fitri atau Aidul Adha sunat muakkad. Imam Malik, Imam Asy-Syafi'i berpendapat hukumnya sunat muakkad, kerana berhujah dengan hadis Nabi riwayat daripada Imam Al-Bukhari dan Muslim. Seorang Arab pernah bertanya kat Nabi. Mula Nabi sebut khamsu salawatin katabahunallah fil yaum wal lailah, 5 waktu sehari semalam salat yang telah difardukan oleh Allah. Langsung Arab ni tanya kat Nabi, ada tak lagi salat yang wajib selain daripada 5? La, kata Nabi, illa antatawwa, melainkan adanya salat itu hukumnya adalah sunat. Betul juga kan pendapat Imam Malik dan Asy-Syafi'i. Nah, yang ketiga, hukum salat hari raya adalah fardu kifayah, seperti pendapat Imam Ahmad. Ala kulli hal, kita jangan tidak-tidak untuk tidak salat. Bahkan Nabi memerintahkan gadis, perempuan yang haid juga hendaklah turun ke masjid, cuma tak salat. Nak menunjukkan bahawa betapa Nabi menggalakkan, kalau you tak haid, you kena salat. Tapi oleh kerana haid, maka tak boleh salat, tapi kena hadir dengar khutbah. Dan pada hari tersebut Nabi memerintahkan agar kita banyak bertakbir. Ya, bertakbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Bermula daripada tanggal 9 Zulhijjah, hari ukuf di Padang Arafah. Tapi budaya adat Melayu, 10 Zulhijjah selepas salat subuh, betul kan? Kalau ada masjid, ada surau yang takbir pada tanggal 9 Zulhijjah, yakni hari Khamis, orang yang tak faham dia akan kata tak bergedan-gedan masjid tu nak menyambut hari raya. Rayanya besok hari Jumaat, bukan hari ni Khamis. Tengok-tengok, nak menunjukkan mereka tak faham tu. Walhal bermulanya takbir itu tanggal 9 Zulhijjah selesai daripada salat subuh. Bahkan ada pendapat yang menyatakan bermula daripada 1 Zulhijjah, artinya 10 hari pun dah boleh takbir. Cuma kita ambil jalan ihtiyat, hati-hati kan. Kita budaya Melayu, adat kita, hari raya selepas salat subuh baru kita takbir, betul kan? Kita kan begitu. Mudah-mudahan tuan-tuan ibu-ibu yang dirahmati Allah, apa yang kita sampaikan menambahkan ilmu, keimanan dan ketakwaan. Yang terakhir, insyaallah tuan-tuan ibu-ibu yang dirahmati Allah, tahun depan, tahun 2